Syarat longgar punca dana penjana diseleweng. SPRM buka kertas siasatan libat sedekah PRU 15. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abrina, imbasan rangkuman berita menarik berkaitan SPRM sepanjang minggu lalu. Syarat longgar ditetapkan kerajaan dalam Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, penjana menjadi punca pihak tidak bertanggungjawab, termasuk majikan mengambil kesempatan mengemukakan tuntutan palsu. Pengarah Kanan Siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hashim berkata, suspek mengambil kesempatan terhadap syarat sedemikian dengan menggunakan dokumen mengandungi maklumat pekerja dan program latihan palsu kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Sehingga 19 Januari 2023, seramai 27 individu telah didakwa di Mahkamah Khas Rasuah Kuala Lumpur, Selangor dan Melaka di bawah kesalahan Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Nilai integriti dilihat semakin pudar di kalangan segelintir syarikat yang dipertanggungjawabkan untuk membantu kerajaan menerusi penyaluran dana atau bantuan kerajaan kepada golongan yang memerlukan. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi, Datuk Seri Ahmad Kushairi Yahya berkata, wujud segolongan individu, syarikat dan pertubuhan yang mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan atas hak dan kesengsaraan rakyat yang terkesan. Hasil kerjasama antara SPRM dan agensi serta kementerian terlibat menerusi operasi khas sepanjang tahun 2022, seramai 133 individu yang terdiri daripada pemilik dan pengarah syarikat telah ditangkap. Lebih dari 100 syarikat telah disiasat melibatkan penyelewengan dana dianggarkan berjumlah 194 juta. Sehingga hari ini, seramai 34 pemilik atau pengarah syarikat telah didakwa di mahkamah atas kesalahan mengemukakan tuntutan palsu. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan berlaku pembelian undi atau perbuatan rasuah ketika tempoh berkempen pilihan raya umum ke-15. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Datuk Seri Azam Baki berkata, menerusi aduan dan bahan bukti berupa rakaman video yang berlaku di sebuah daerah di Terengganu, SPRM telah melakukan siasatan ekoran dakwaan pemberian wang tunai kepada pengundi sebagai umpan undi. Beliau berkata berdasarkan Seksyen 10 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 menjadi satu kesalahan untuk memberi sebarang bantuan kewangan sepanjang kempen pilihan raya kerana ia boleh ditaktifkan sebagai satu bentuk rasuah. 4 pengarah syarikat telah ditahan selepas disyaki terbabit dalam kegiatan rasuah untuk mendapatkan projek khas kerajaan bernilai 114 juta. Salah seorang suspek dipercayai berperanan sebagai orang tengah untuk meminta sebanyak 3 hingga 5% daripada nilai projek sebagai balasan membantu syarikat tersebut mendapatkan projek di bawah program khas kerajaan itu. Sementara itu, di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur, 2 pengarah syarikat mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mengemukakan dokumen palsu kepada syarikat pengauditan berhubung penjualan dan pelupusan mesin terpakai bernilai 2.95 juta ringgit. Manakala seorang pengerusi sebuah koperasi di Alostar telah ditahan bagi membantu siasatan berhubung dakwaan membuat tuntutan palsu berkaitan insentif pembayaran projek peternakan lembu tenusu bernilai 20.3 juta ringgit pada 2015. Individu itu ditahan bagi membantu siasatan mengenai tuntutan palsu yang disyaki dilakukan berkaitan insentif pembayaran projek tersebut di bawah program projek permulaan EPP 13 Kluster Tenusu, Pelan Transformasi Ekonomi ETP. Selanjutnya, seorang bekas ketua eksekutif sebuah kolej swasta didenda RM15,000 oleh Mahkamah Seksyen Kuantan selepas mengaku bersalah atas 2 pertuduhan pilihan menggunakan dokumen sijil dan transkrip palsu bagi mendapatkan bayaran RM5,000 kira-kira 8 tahun lalu. 2 pegawai penguat kuasa sebuah agensi dan seorang pengurus syarikat swasta ditahan SPRM kerana dipercayai menggunakan dokumen mengandungi butir matan palsu bagi kerja-kerja perkhidmatan dan pembaikan bangunan di sebuah daerah di Sarawak. Pengurus syarikat itu dipercayai bersubahat dengan pegawai penguatkuasa itu untuk mengemukakan dokumen mengandungi butir matan palsu berjumlah kira-kira RM20,000, sedangkan kerja-kerja tersebut tidak dilaksanakan. Berita pencegahan. 40 orang penjawat awam telah diraikan dan diberi pengiktirafan kerana melaporkan penawaran atau pemberian rasuah kepada SPRM sepanjang tahun lalu. Sijil pengiktirafan dan ganjaran wang tunai telah disampaikan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Datuk Seri Azam Baki sempena Majlis Penyampaian Amanat Tahun Baru dan Pimpinan Bulanan SPRM bilangan 1 2023 di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Sekian rangkuman Make News kali ini. Berita penuh sila layari portal www.sprm.gov.my.